Dengarkan di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Pulau Pinang, Perlis, Kedah dan Langkawi, 89.0. Inspirasi Inforia Islami. Semuanya di IKIM. Bismillah. An Abdullah bin Mas'ud al-Ansari radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna lillahi malaikatan sayyahina fil ard yuballighuni min ummati salam. Daripada Abdullah bin Mas'ud al-Ansari radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya untuk Allah terdapat malaikat yang berlegar-legar di muka bumi. Mereka menyampaikan kepadaku salam daripada umatku. Riwayat An-Nasa'i dan Ibnu Hibban. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami dan seluruh kerajaan memasuki waktu petang kerana Allah. Segala puji bagi Allah. Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah semata. Tiada sekutu baginya. Semua kerajaan hanya miliknya dan segala pujian hanya untuknya. Dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku memohon kebaikan yang ada di hari ini dan setelahnya. Sebaliknya aku memohon perlindungan dari keburukan yang ada di hari ini dan setelahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan buruknya umur tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari azab neraka dan azab kubur. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna al-jannata daras salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilayka ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna al-jannata daras salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilayka ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna al-jannata daras salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilayka ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa
Anda kini sedang mendengar Destilasi IKIM bersama Mona Jasman. Andai ku tahu kapan tiba ajalku, ku akan memohon Tuhan tolong panjangkan umurku. Andai ku tahu kapan tiba masaku, ku akan memohon Tuhan jangan kau ambil nyawaku. Aku takut akan semua dosa-dosaku. Aku takut dosa yang terus membayangiku. Andai ku tahu malaikatmu kan menjemputku, izinkan aku mengucap kata taubat padamu. Aku takut akan semua dosa-dosaku. Aku takut dosa yang terus membayangiku. Ampuni aku dari segala dosa-dosaku. Ampuni aku, menangisku bertobat padamu. Aku manusia yang takut neraka, namun aku juga tak pantas di surga. Andai ku tahu kapan tiba ajalku, izinkan aku mengucap kata taubat padamu. Aku takut akan semua dosa-dosaku. Aku takut dosa yang terus membayangiku. Ampuni aku dari segala dosa-dosaku. Ampuni aku, menangisku bertobat padamu. Demi kehidupan yang perlu diteruskan, warga Palestin, Syria dan Yaman terus bertahan meskipun musim sejuk. Mereka hidup di dalam kemah yang serba nipis dan sumber bekalan makanan yang tidak kunjung tiba. Siapakah yang akan membantu mereka?
Ayuh kita berikan sedikit kehangatan buat mereka di Palestin, Syria dan Yaman melalui kempen bantuan musim sejuk Anjuran Aman Palestin. Layari laman sesawang www.jomnyumbang.com untuk maklumat lanjut. Bangkit, berjuang bersama. Radio IKIM, platform pemasaran halal nombor 1 di Malaysia, menjemput para peiklan mengembangkan perniagaan anda melalui pemasaran dan peiklanan IKIM platform halal 2023 pada 30 dan 31 Januari 2023. IKIM platform halal 2023 menawarkan ruang iklan dengan harga serendah RM40 untuk anda, tertakluk terma dan syarat. Pakej adalah terhad. Sertai seminar pemasaran dan peiklanan IKIM platform halal 2023 supaya produk anda lebih bersedia dalam menuju hub halal dunia. Untuk keterangan lanjut, hubungi 017-858-7765, 019-254-8434 atau 019-657-6127. Jumpa anda di IKIM platform halal 2023. Seanggun bidadari menghadap ilahi, selesa telekung raudah. Dapatkan telekung raudah, telekung sejuk dan selesa di talian 010-248-6670 atau 010-233-6670 sekarang. Seanggun bidadari menghadap ilahi. Raudah. Nak melabur tapi tidak tahu nak mula? Seronok tengok orang melabur. Dapat menjana pulangan dan simpanan. Kalau berlaku kecemasan, dana sudah ada. Tapi kita bila lagi nak mula? Jangan risau. Hubungi PMB Investment. Kami sedia membantu anda. Dapatkan rundingan percuma mengenai pelaburan unit amanah patuh syariah. Hubungi 03-4145-3909 atau layari pmbinvestment.com.my. PMB Investment, pengurus unit amanah patuh syariah. Pengalaman kami, keyakinan anda. Wah, cantik dan segarnya pokok Farah. Pokok bunga berbunga, pokok daun semua lebar-lebar. Apa rahsia ni? Rahsianya baju mutiara dan mutiara Shield Blend. Bila pakai baju mutiara, pokok jadi sihat dan segar bugar. Lepas tu, semua mutiara Shield Blend untuk elak serangan bena dan makhluk perosak. Dua-dua tu organik, senang dan selamat nak pakai. Mana nak dapat baju mutiara dan mutiara Shield Blend ni? Di bajamutiara.com. Semua kedai dalam talian mereka ada di situ. Oh, bajamutiara.com. Senangnya. Sekarang juga saya nak cari. Cintai tanaman anda. Buktikannya dengan bajamutiara.com. Ikan siakap buah papaya ayuh dimakan dengan berselera. Sekiranya wakaf menjadi budaya, umatkan hidup dengan sejahtera. Amanah Saham Nasional Berhad kini memperkenalkan konsep wakaf terbaru melalui konsep wakaf saham amanah. Menggabungkan dua konsep penting iaitu pelaburan dan wakaf. Ayuh, jangan melengah lagi. Jom berwakaf bersama ASNB untuk pengurusan yang lebih profesional dan telus. Pesanan dari saya, Badli Shah bin Alauddin. Johor Bahru 106.2 FM. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada para pendengar yang masih setia bersama kami di Radio Satu Kefahaman Islam Malaysia Radio IKIM. Alhamdulillah untuk waktu ini masih bersama destinasi IKIM bersama saya Mona Jasman menemani anda sehingga jam 7 malam nanti. Dan untuk para pendengar untuk jam kedua pada petang ini kita akan bersama rancangan Imanuna Iman Kami insya-Allah. Dan kita membawa secara langsung di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media untuk anda boleh tonton di situ. Dan untuk juga soalan pertanyaan kita akan buka ruang dan peluang untuk anda 011-29-004-004. Dan untuk waktu ini bersama rancangan Imanuna, insya-Allah kita akan bersama yang berusaha Dr. Aiman Al-Aqiti, pensyarah Jabatan Usuluddin Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Doktor? Kaifa haluka? Alhamdulillah bikhair. Kaifa haluki bilkhair?
Alhamdulillah bikhair insya-Allah doktor. Syukran doktor. Masih meluangkan masa untuk Imanuna pada petang ini dan bersama doktor untuk kita akan masuk ke kita rujukan kita Al-Muqaddimat insya-Allah. Dan tajuk yang kita nak sama-sama untuk petang ini pembahagian hukum syara. Dan untuk mukadimah ini silakan doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kepada yang terhormat yakni Datin Mona, kepada segenap ahli akademik di Institut Kefahaman Islam Malaysia, kepada segenap para alim ulama, para imam, para masyayikh yang berada di luar sana, wabil khusus kepada segenap hadirin wal hadirat hafizakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada petang hari ini dapat bersama-sama meneruskan pengajian kita kitab Al-Muqaddimat karangan Al-Imam Muhammad bin Yusuf As-Sanusi rahimahullahu taala, yang mana rewind sikit saja pada minggu lepas kita dah membahas tentang yang dinamakan hukum. Hukum adalah isbatu amrin, kan, menetapkan sesuatu perkara atau menafikan perkara tersebut. Lalu dibahagikan pula hukum tersebut terbagi kepada 3. Ada hukum syarak, ada hukum adat, ada hukum akal. Kan? Bila dikatakan hukum syarak, jadi yang pertama sekali yang dibahas pada minggu lepas, yang terakhir pada penutup minggu lepas adalah hukum syarak ini adalah khitab atau perintah titah Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan pekerjaan mukallaf, sama ada secara tuntutan dipanggil dengan talab bahasa Arab, atau keharusan iaitu ibahah, atau ketetapan iaitu wad'u, dan ketetapan bagi kedua-duanya. Ini adalah yang telah kita jelaskan pada minggu lepas. Okey, maka sekarang kita masuk kepada perbahasan hukum syarak, pembahagian dia. Yang pertama iaitu talab ataupun tuntutan. Tuntutan. Jadi apa dia kata di sini? Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alifur rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi amin. Wa yadkhulu fit talabi arba'atun al-ijabu wan nadbu wat tahrimu wal karahatu. Itu. Jadi pertama sekali dia kata wa yadkhulu, dan masuk. Masuk iaitu apa? Masuk di dalam kategori tuntutan ataupun talab arba'atun, 4 perkara. Atau terjemahan lain, sedangkan hukum yang masuk dalam bahagian tuntutan pula ada 4 perkara. Maksud dia apa? Tuntutan ini adalah bermakna suatu ketetapan, suatu titah Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan erti tuntut bagi mukallaf untuk melakukannya atau meninggalkannya dan lain-lain. Maka tuntutan ini ada 4 lah perbahagian dia. Apa dia kata? Kata mu'alif rahimahullah ta'ala, yang pertama al-ijabu, iaitu wajib. Wan nadbu, sunnat. Wal tahrimu, haram. Tahrim tu haram. Dan wal karahatu, dan makruh. Ini adalah 4 tuntutan yang masuk di dalam talab. Dalam talab atau tuntutan, masuk dalam tuntutan. Jelaskan tuan-tuan dan puan-puan masalah tuntutan tersebut. Jadi kalau kita sudah faham perkara ini, kita mula dulu dengan perbahasan al-ijab. Al-ijab tu apa? Ijab ini kalau terjemahkan bahasa Melayu adalah wajib lah. Iaitu wajib. Tuntutan wajib. Tuntutan wajib ni apa? Kata-kata mu'alif rahimahullah ta'ala, fal ijabu
talabul fi'li talaban jaziman kal imani billahi wa birrasulihi wa ka qawaidil islami al-khamsi. Yang bermaksud wajib ialah sebuah tuntutan untuk berbuat sesuatu dengan tuntutan yang pasti. Maksud dia tuntutan ni jelas, pasti. Okey, seperti beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi seseorang itu tidak dianggap beriman kalau dia tidak beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak beriman dengan rukun iman. Ni. Jadi dia kena syahadah asyhadu alla ilaha illallah. Aku naik saksi bahawa tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Ini iman ini adalah wajib. Sebab itu orang yang beriman dia membenarkan dalam hati bahawa memang Tuhan yang berhak disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tidak ada ini berarti dia tidak ada iman. Kalau dia tidak ada iman berarti dia bukan Islam. Kerana iman dan Islam ini dua perkara berbeza tapi sentiasa beriring. Ini dia hadirin wal hadirat hafizakumullah. Jadi hukum beriman dengan Allah Subhanahu wa taala hukumnya wajib. Itu dikata ijab, wajib. Bak kata Al-Imam Sanusi dalam kitab Ummul Barahin dia apa? Yajibu ala kulli mukallafin ayyumina. Ni atau ayyarifa, iaitu ma yajibu fi haqqihi fi haqqillahi ta'ala wa ma yastahilu wa ma yajuzu. Wajib atas sekalian mukallaf untuk mengetahui dan beriman, percayalah tentang Allah Subhanahu wa taala, iaitu sifat wajibnya, sifat mustahilnya dan sifat harusnya. Lebih kurang seperti itu, tak jauh daripada yang telah dibacakan tadi. Ini pertama. Dan para rasulnya, beriman akan Allah Subhanahu wa taala dan para rasulnya. Kerana apa? Kerana kalau ada orang iman dengan Allah Subhanahu wa taala tapi tidak iman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak membenarkan baginda sallallahu alaihi wasallam, berarti tidak ada tasdik, yang ada takzib, nauzubillah min zalik. Maka dalam hal ini iman dia tidak sah. Kerana apa? Kerana iman ini antara iman dengan Allah dan Rasul dua-duanya adalah mesti seiring. Kan? Ini yang kita kata iman tasdik, membenarkan dalam hati. Kita bukan berbicara tentang ikrar dengan lisan ataupun melakukan dengan perbuatan. Itu adalah tempat perbahasan ulama dan khilaf tentangnya. Kerana al-imanu huwa at-tasdiq bil qalbi. Iman itu adalah membenarkan dengan hati. Dan ini yang disebut di dalam kitab-kitab, iaitu daripada kitab-kitab Imam Sanusi di kalangan ahli sunnati wal jamaah. Lalu dia katakan lagi, dan juga seperti rukun Islam yang 5, atau bahasa Arab dia wa ka qawaidi al-islami al-khamsi. Jadi termasuk juga yang wajib untuk kita imani adalah rukun Islam. Rukun Islam insya-Allah kita akan bahas lagi setelah ini. Iya, insya-Allah. Terima kasih Doktor atas pencerahan, dan untuk waktu ini kita beri hasil ketika kita akan kembali selepas ini. Untuk para pendengar, boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 01129004 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Beri hasil ketika kembali selepas ini untuk anda. Terus setia bersama kami hanya di Destinasi IKIM. Johor Bahru 106.2 FM. Syekh Muhammad bin Abdul Qadir Al-Mandili lahir pada tahun 1939 di Alor-Star, Kedah. Bapanya Syekh Abdul Qadir berasal dari Mandiling, Indonesia dan berhijrah ke Malaysia ketika berusia 14 tahun.
Pendidikan awal Syekh Muhammad bermula di Madrasah Darul Ulum, Makkah yang diasaskan rakyat Malaysia dan Indonesia. Beliau kemudian mendalami ilmu dengan bimbingan bapanya selama 7 tahun di Masjidil Haram. Syekh Muhammad merupakan salah seorang dalam kumpulan pertama yang diterima masuk ke Universiti Islam Madinah. Syekh Muhammad pernah dilantik sebagai Jemaah Ahli Syura urusan agama Masjidil Haram dan guru di Ma'had Al-Haram di Makkah. Beliau juga pernah diutus ke Asia Tenggara oleh Darul Ifta Arab Saudi untuk memantau urusan dan hal ehwal agama. Syekh Muhammad terkenal dalam kalangan jemaah dari Malaysia dan Indonesia serta negara-negara Asia Tenggara yang lain disebabkan peranan penting beliau sebagai pengajar di Masjidil Haram. Beliau merupakan salah seorang daripada 15 orang guru agama yang dipilih mengendalikan kelas agama dan beliau satu-satunya anak Melayu yang diberikan kepercayaan oleh pihak pentadbir Masjidil Haram. Syekh Muhammad turut diberikan keistimewaan untuk menyampaikan ceramah dan mengajar di sudut yang berhampiran dengan Kaabah dan selari dengan Hajarul Aswad. Syekh Muhammad, ulama kebanggaan ummah dan dunia Melayu, meninggal dunia pada 31 Julai 2012 pada usia 73 tahun. Dunia dicipta untuk memenuhi keperluan, bukan keinginan manusia. Orang beriman cukup dengan yang sedikit, manakala yang kufur tidak akan puas, sekalipun dengan yang banyak. Mana kita nak rasa bersyukur? Bila kita rasa ada nikmat dan ada kelebihan, barulah kita syukur. Kalau kita rasa kurang saja, kita tidak akan bersyukur. Jadi bila kita ada rasa bersyukur, inilah yang dikatakan law of gratitude. Bicara bermanfaat berbagai segmen, rancangan dakwah setiap hari, lagu-lagu Islami sepanjang masa. Dengarkan di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Inspirasi Inforia Islami hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami untuk waktu ini. Masih bersama Destinasi IKIM untuk rancangan Imanunah Iman kami bersama Yang Berusaha Dr. Aiman Al-Akiti, Pencara Jabatan Usuluddin Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Masih bersama untuk waktu ini dan untuk para pendengar, kita akan sambung kembali bersama Dr. Aiman. Silakan Doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Wajib, kan tadi kita dah sebut, seperti iaitu iman dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya, wa ka qawaidil Islami al-khamsi. Begitu juga seperti 5 rukun Islam atau qawaid Islam yang 5. Maksud qawaid Islam yang 5 ini apa? Mengakui kebenaran, kewajipan bersyahadah, kewajipan solat 5 waktu, kewajipan membayar zakat, kewajipan berpuasa di bulan Ramadan dan kewajipan melakukan haji bagi orang yang mampu untuk berangkat haji. Ini. Jadi yang belum daftar haji, cepat-cepat daftar. Kan? Jangan nanti sengaja ada duit, tak nak daftar, cakap belum cukup, belum bersedia. Duit dah cukup. Dia dah istita'ah, dah mampu. Kan? Dah mampu, tapi tak nak daftar pergi haji. Bila dia daftar, nak daftar aja, tengok-tengok tak sempat. Allah jemput dulu. Macam mana? Tak boleh. Haji ni wajib. So, kena cepat-cepat daftar dari sekarang. Ini dia tuan-tuan dan puan. Jadi ini adalah wajib. Wajiblah dia untuk melakukan solat, syahadah, solat, puasa, yakni zakat, puasa bulan Ramadan dan juga berangkat haji. Ini. Lalu
wan nadbu wa huwa talabul fi'li talaban ghaira jazimin kasalatil fajri wa nahwiha. Maksud dia apa? Iaitu sunat, nadbun itu, nadbu itu sama dengan sunat. Bahasa lain daripada sunat itu nadbu. Ada teknikal tapi itu tak perlu dibahas di sini. Sunat ialah sebuah tuntutan yang bersifat atau tuntutan untuk berbuat sesuatu dengan tuntutan yang tidak pasti. Tidak jazmin, tidak talaban ghaira jazimin. Itu maksud dia. Talabul fi'li talaban ghaira jazimin. Suatu tuntutan yang tidak pasti. Seperti solat fajar dan sesamanya. Maksud solat fajar ni bukan solat fajar. Solat sunat fajar dan sesamanya. Iaitu apa? Solat sunat sebelum solat fardu subuh. Kan? Solat sunat sebelum waktu subuh. Hukum solat sunat sebelum waktu subuh, sebelum fardu subuh. Ni. Solat sunat sebelum fardu subuh, sebelum kita solat subuh, itu hukum dia sunat. Hukum dia sunat. Jadi dalam erti tuntutan dia bukan tuntutan yang jazam. Bukan tuntutan yang tegasan, yang jazam. Oleh sebab itu, dia dipanggil dengan apa? Dengan sunat. Dipanggil dengan sunat. Maka hukum melakukan solat sunat sebelum subuh itu tidaklah wajib, tapi ada tuntutan. Kalau buat dapat pahala, tak buat tidak mendapat dosa. Ini adalah solat fajar. Cuma kebesaran sunnah solat sunat sebelum subuh, sebelum fardu subuh, ini adalah ganjaran atau pahala seluruh dunia ini dan isinya. Segala isi dan dunia ini adalah solat tersebut lebih unggul, lebih rajah daripada bumi dan segala isinya. Itu adalah sunat dan sesamanya, dan sunat-sunat yang lain lah, puasa misalnya, dan lain-lain. Ini semua dituntut. Lalu disebutkan di sini wa tahrimu huwa talabul kaffi anil fi'li talaban jaziman kasyurbil khamri wa zina wa nahwiha. Maksud dia apa tuan-tuan? Iaitu haram ialah tuntutan meninggalkan atau tuntutan untuk meninggalkan sebuah pekerjaan, iaitu apa? Dengan tuntutan yang pasti. Dengan tuntutan yang pasti. Seperti syurbil khamri, meminum arak, iaitu khamr. Wazina, dan berzina. Dan seumpamanya, wanahwiyah, dan seumpamanya. Yang ini hukum dia haram. Hukum dia haram. Kerana apa? Dia tuntutan yang pasti untuk meninggalkan perkara tersebut. Dan bahasa lain, konsekuensi lain disebut oleh ulama, kalau wajib itu ma yuthabu bi fi'lihi wa yu'aqabu bi tarkihi. Suatu yang diberi pahala melakukannya, diberi dosa meninggalkannya. Tapi kalau haram, ma yuthabu bi tarkihi wa yu'aqabu bi fi'lihi. Sesuatu yang diberi pahala meninggalkannya dan diberi dosa ketika melakukannya, itu adalah haram. Jadi benda haram ini wajib untuk kita menjauhi diri kita daripada melakukannya dan menjauhi keluarga, isteri dan keluarga kita daripada melakukannya, seperti yang disebut atau difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, ku anfusakum wa ahlikum naro. Kalian jagalah diri kalian dan keluarga-keluarga kalian daripada api neraka. Ini. So ini yang kita kena lakukan. Tahrim, haram. Talabul kafi anil fi'li talaban jaziman. Ini. Lalu selanjutnya yang dipanggil dengan karahah. Apakah itu karahah? Karahah ni bahasa Melayu dia makruh.
Bahasa Arab pun makruh, tapi makruh tu perbuatan tu hukum dia makruh. Sifat hukum tersebut karahah. Lebih kurang tu teknikal bahasa Arab. Tak payah tahulah, panjang. Nanti boleh bincang dekat Hayya bil Arabiyah. Okey. Lalu apa karahah? Wal karahatu wahya talabul kaffi anil fi'li talaban ghaira jazimin. Iaitu sebuah tuntutan untuk meninggalkan sebuah pekerjaan dengan tuntutan yang tidak pasti. Tuntutan yang tidak pasti. Seperti apa? Kal qiraati fir ruku'i wasujudi masalan. Seperti membaca ayat Al-Quran ketika rukuk dan sujud misalnya. Ketika rukuk dan sujud, ini sepatutnya membaca tasbih. Bukan membaca ayat Al-Quran. Tapi kalau baca juga makruh lah. Kerana ayat Al-Quran dibaca ketika berdiri. Sedangkan rukuk dan sujud yang disunatkan adalah membaca tasbih. Ni contoh dia. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Ini adalah makruh. Dia adalah tuntutan untuk meninggalkan dengan tuntutan tapi yang tidak pasti, tidak jazam. Dalam erti bahasa lain, ma yuthabu bitarkihi wa la yu'aqabu bifi'lihi. Perkara yang dilakukan ketika ditinggalkan mendapat pahala. Ketika dibuat tak dapat apa-apa. Itu nama dia makruh atau yukrahu. Lalu disebut seterusnya adalah al-ibahah. Al-ibahah. Kata mu'alif lagi, wa ammal ibahatu fahiya idhnu syar'i fil fi'li wa tarki ma'an min ghairi tarjihin li ahadihima alal akhari kan nikahi wal bai'i mathalan. Jadi apa dia maksudnya, terjemahan dia? Sedangkan harus pula ialah keizinan yang sama rata daripada syarak. Jadi syarak menetapkan keizinan yang sama rata daripada syarak untuk melakukannya atau meninggalkan sesuatu perkara tanpa melebihkan, tanpa kata tafdil atas atau bawah, tidak, tanpa melebihkan salah satu daripada kedua-duanya, seperti jual beli dan nikah. Kan nikahi wal bai'i masalan, seperti bernikah dan jual beli. Maksud dia apa tuan-tuan Muhammad? Jadi nikah dan jual beli ini asal dia, hukum dia mubah. Means buat boleh, tak buat tak ada masalah. Itulah. Tapi Ustaz, bukan ke nikah tu wajib? Ada yang kata nikah tu sunat. Membina rumah tangga, membina masjid ni sunat, dianjurkan. Kan banyak yang bertanya. Dia tergantung keadaan dia. Kalaulah, contoh apa? Kalaulah dia ini seorang yang dah umur, dah ada penghasilan, boleh untuk berkahwin, tidak berhajat tapi boleh. Contoh dia. Sunatlah dia berkahwin. Kan? Tapi kalau dia ini tidak mampu berkahwin dan tidak berhasrat untuk nak kahwin, maka kalau dia nak kahwin itu makruh lah. Kalau dia ini dalam keadaan perlu berkahwin tapi tidak mau berkahwin, padahal boleh berkahwin, boleh jatuh haram kalau menyebabkan dia jatuh kepada perkara yang diharamkan. Jadi tergantung pada situasi. Sama macam makan. Makan tu mubah. Tapi dia tak makan, nanti buat dia lembik, tak boleh ibadah. Tak boleh lah. Kena makan. Okay, insyaAllah kita sambung setelah ini. Iya, insyaAllah. Terima kasih Doktor atas pencerahan, dan untuk para pendengar, kita akan berehat sekali lagi. Kita akan kembali selepas ini. Untuk anda, soalan pertanyaan boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 0112900404 dan juga boleh tinggalkan di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Berehat sekali lagi, kembali selepas ini untuk anda terus setia bersama kami hanya di Destinasi IKIM. Negeri Sembilan 102.7 Al-Jazari. Al-Jazari, jurutera kebanggaan dunia Islam.
masyhur dengan pelbagai alat dan penciptaan yang penting termasuklah aci engkol, pam salingan dan robot berbentuk manusia. Namun demikian, satu lagi alat yang direka cipta oleh beliau iaitu jam sebagai penunjuk waktu yang membuatkan Al-Jazari begitu masyhur. Hal ini disebabkan jam begitu penting dalam kehidupan umat Islam, khususnya berkaitan dengan ibadah seperti solat. Jam gajah merupakan salah satu daripadanya. Jam ini terdiri daripada jam air yang digerakkan oleh pemberat berbentuk gajah. Kepelbagaian unsur pada jam ini berada di atas bentuk gajah itu. Unsur-unsur ini direka bentuk untuk bergerak dan menghasilkan bunyi pada setiap setengah jam. Lebih menarik, jam gajah berkenaan menjadi contoh terawal yang menampilkan kepelbagaian kebudayaan melalui teknologi. Sebagai contoh, gajah mewakili kebudayaan India dan Afrika. Naga mewakili kebudayaan Cina. Burung Phoenix mewakili kebudayaan Mesir purba. Aliran air mewakili kebudayaan Greek purba. Dan serban mewakili tradisi masyarakat Islam. Manusia ini perlu seimbangkan antara dua benda yang saya sebutkan tadi adalah perasaan takut dan juga harap kepada Allah Subhanahu wa taala seperti mana disebutkan dalam surah Anbiya. Qala Allah Subhanahu wa taala innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in. Allah sebutkan dalam surah Anbiya ayat 90, sesungguhnya mereka adalah orang yang bersegera melakukan kebaikan. Jangan tangguh-tangguh, nak buat baik kena buat. Itu sifat orang mukmin. Nak melakukan kebaikan, jangan tangguh, terus buat. Nak melakukan benda yang jahat, bermaksiat, fikir 1000 kali. Nak melakukan maksiat, fikir 1000 kali. Nak melakukan kebaikan, tak payah fikir, tak payah tangguh, terus melaksanakan. Itu yang dimaksudkan dengan yusari'una fil khairat, bersegera melakukan perbuatan yang baik, dan mereka berdoa kepada kami. Allah Subhanahu wa taala kata, mereka berdoa kepada kami dengan penuh harapan. Raghaban itu dengan maksud penuh berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga mereka ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala wa yad'unana raghaban wa rahaba, dan perasaan rahaba ataupun kita sebut sebagai targhib wa targhib. Targhib itu maksudnya dia menghadirkan ataupun dia rasa di dalam diri dia tu pengharapan. Radio IKIM membawa kepada anda lagu-lagu nasyid terbaik. Begitu indah dunia, siapapun kan tergoda. Ya Muhammad Rasulullah. IKIM memberi anda lagu-lagu nasyid yang mengusik jiwa. Akan terjadi. IKIM, inspirasi Inforia Islami. Tidak kira di mana jua destinasi anda, IKIM sentiasa menemani perjalanan anda dengan jiwa dan minda yang bermanfaat menerusi rancangan terbaik kami. Dengarkan setiap hari rancangan Raudah Jiwa, Islam Agamaku, Fas'aluna, Imanuna, Usrah Nurani dan Hayya Bil Arabiyah bersama Mona Jasman. Pastikan sentiasa setia mendengarkannya dalam destinasi 4 petang hingga 7 malam di IKIM, inspirasi Inforia Islami. Inspirasi Inforia Islami hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami. Untuk waktu ini masih bersama destinasi IKIM untuk rancangan Imanuna, Iman Kami bersama yang berusaha Dr. Aiman Al-Akiti, pensyarah Jabatan Usuluddin Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Masih bersama para pendengar di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Soalan pertanyaan boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 011-2904-04. Masih bincangkan tentang pembahagian hukum syara dan bersama doktor kita akan sambung kembali. Silakan doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi hukum kita dah jelas tadi, karahah, makruh. Apa itu makruh? Iaitu ma yusabu bitarkihi wa la yu'aqabu bifi'lihi. Diberi pahala meninggalkannya, tidak mendapat apa-apa kalau melakukannya. Mubah pula adalah keizinan syarak
Jadi syarak mengizinkan mukallaf iaitu kita untuk melakukan perkara tersebut atau meninggalkannya sama, satu level. Contoh dia makan. Makan tadi tak sempat terangkan betul-betul. Jadi makan ini hukum dia mubah. Walaupun firman Allah kulu washrabu. Kulu washrabu tu perintah. Kulu, makanlah kalian. Itu kata perintah, fi'il amar. Washrabu, fi'il amar juga. Minumlah kalian. Perintah tak semestinya menjadi wajib. Kerana makan dan minum ini berkaitan tabiat manusiawi, maka ulama usulul fiqh mengatakan firman Allah perintah itu siratul amri, dia tidak melazimkan kepada wajib, tapi justru hukum dia adalah mubah. Kerana dia makan. Dia bersifat, ialah makan. Makan ni tabiat manusia kan, perlu makan. Ni, so kadang perlu. Tapi hukum mubah ini of course dia akan menjadi berbeza sesuai dengan keadaan. Contohnya disunahkan makan untuk cepat-cepat berbuka ketika masuknya maghrib. Kan sunah takjil kita panggil. Takjil puasa, takjil berbuka itu sunnah. Dapatlah pahala. Tapi bukan kerana makan itu. Makan itu mubah. Tapi kerana takjil dan mengikuti perintah Rasulullah SAW untuk mendahulukan makan. Ini qawaid usuliyah di dalam usul fiqh menetapkan hukum. Jadi 5 ini wajib, sunat, haram, makruh, mubah dipanggil hukum syarak, hukum taklifi. Cuma Al-Imam As-Subki, Imam Subki menambahkan satu lagi. Imam Subki ni nama dia Imam Tajuddin As-Subki. Bapa anak alim. Bapa Taqiyuddin. Anak dia Tajuddin As-Subki. Tajuddin As-Subki ni alim kabir. Dia karang kitab nama dia Jam'ul Jawami'. Jam'ul Jawami' ni kitab usul fiqh. Dia menambahkan satu lagi bahagian. Kisman sadisan. Bahagian yang ke-6. Di dalam perbahasan hukum syarak. Iaitu khilaful aula. Apa tu khilaf aula? Khilaf aula ni macam ni. Bila kita dah tahu hukum sunat adalah suatu tuntutan untuk melakukan tapi tidak jazim, automatically dia ada automatically dalalah iltizam, iaitu seumpama meninggalkan perkara yang diutamakan, ini dipanggil khilaful aula. Dipanggil dengan khilaful aula. Seperti tuntutan mendirikan sembahyang malam, qiyamul lail. Qiyamul lail ni sunat. Iltizam berarti orang yang meninggalkan secara iltizam, secara automatik lah. Orang yang meninggalkan qiyamul lail tu hukumnya khilaf aula lah. Lawan kepada utama. Contoh dia apa? Tidur malam tak jaga sampai subuh. Kadang subuh pun tinggal. Na'udzubillah. Subuh tinggal tu bab lain lah. Tapi tak bangun tahajud. Itu nama dia khilaful aula. Lawan pada perkara yang utama. Jahid. Ini adalah yang dipanggil dengan hukum syarak. InsyaAllah minggu depan kita bahas tentang hukum wad'i. Kita buka pada Q&A. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih Doktor atas pencerahan, dan untuk waktu ini kita ambil soalan dari para pendengar yang menghantar di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media, ada juga di WhatsApp konti 0112900404. Ada sahabat pendengar Doktor bertanya di YouTube. Doktor, saya nak tahu dalil aqli Al-Quran firman Allah. Okey, apakah dalil akli bahawa Al-Quran itu firman Allah? Mungkin itu yang saya faham. Jadi, pertama macam ni. Kalau sifat kalam Allah, kalau Allah tidak bersifat dengan sifat kalam, berarti Allah itu iaitu bisu. Takkan Allah itu bisu. Sedangkan dia Tuhan yang maha mencipta segala-galanya, disifati dengan segala sifat kesempurnaan. Itu dalil akli sifat kalam. Al-Quran pula bagaimana? Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kallamallahu Musa takliman, menunjukkan Allah ada sifat kalam. Dan Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita bahawa ia adalah kalam Allah. Ini. Jadi dalil dia dalil
naqli Ustaz, bukan dalil akli. Dalil akli dia, bagaimana mungkin Al-Quran yang disabdakan oleh Nabi SAW, maksud dibacakan, ditartilkan kepada kita dan dinisbahkan kepada kalam Allah Subhanahu Wa Taala, dan isi apa yang ada di dalam kandungan kalam Allah ini banyak menunjukkan bahawa ini adalah perkara-perkara yang gaib, yang tidak diketahui dan terbukti kebenaran dia. Jadi dalil akli dia secara akli, rasional, mesti ini this is not man-made. Ini adalah kalam ilahi yang qadim. Itu jelas. Contohnya dalam Al-Quran menceritakan bahawa jasad Fir'aun akan disimpan oleh Allah SWT, dijaga untuk menjadi ibrah pada kaum yang datang nanti. Betul. Ternyata pada ketika Napoleon masuk di Mesir, dia masuk dalam piramid, jumpa jenazah atau jasad lah. Jasad bangkai Fir'aun. Misalan dia. Ini dia hadir wal hadir abidakullah. Al-Quran tu. Al-Quran berbicara tentang fase kehamilan. Macam mana accurate hari ini perubatan sains moden menetapkan memang seperti itu. Ini. Jadi takkanlah Nabi Muhammad SAW yang tidak pernah membaca daripada kitab-kitab sebelumnya dan lainnya tahu perkara ini. Tidak. Daripada Allah SWT jelas. Itu kalam ilahi. Okay, Alhamdulillah. Terima kasih Doktor atas pencerahan, dan ada satu soalan lagi pada waktu ini. Bertanya, apakah haram berpuasa di bulan Rejab? Bismillahirrahmanirrahim. Apakah haram berpuasa di bulan Rejab? Pertama sekali kita kena tahu bulan Rejab ini adalah bulan daripada Ashharul Hurum. Bulan-bulan yang mulia. Ini pertama. Dan yang kedua iaitu berpuasa di bulan Rejab ini ada disebutkan oleh ulama yang bersumberkan daripada hadis-hadis Nabi SAW. Ada yang kata hadisnya palsu, Ustaz. Ada yang maudhu', tapi bukan semuanya maudhu'. Ada yang dhaif. Tidak sampai derajat maudhu'. Berarti ada sisi berpuasa di bulan Rejab. Contohnya Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami di dalam kitab Fatawa Kubra Al-Fiqhiyah, dia mengatakan bahawa betul kalau ada puasa Rejab ni hadis dia itu palsu. Tapi dia kata ada hadis dia juga yang dhaif, bukan sekadar palsu tapi hanya dhaif. Kan? Kalau dhaif, ulama sepakat, atau kalau tak sepakat pun tapi majoriti ulama mazhab Syafi'i terutamanya seperti Imam Nawawi mengatakan boleh untuk fadailul a'mal, iaitu melakukan kerana fadilah. Contoh dia hadis daripada Imam Baihaqi dalam Syu'abil Iman, iaitu anna fil jannati nahran yuqalu lahu rajabun ashaddu bayadan min laban wa ahla min al-asal man sama min rajabin yauman saqahu Allahu min dzalika nahar. Iaitu Allah SWT ada di dalam syurga ini ada sungai yang mana dia diberi nama Rejab, lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu. Siapa berpuasa di bulan Rejab satu hari, Allah akan menyiraminya daripada sungai tersebut. Ini misalan dia. Ini yang disebut oleh Imam Ibn Hajar Al-Haytami dalam hadis, dalam kitab dalam kitab Fatawa Kubra Fiqhiyah dia. Berarti ada. Cuma kita bukanlah puasa khusus dengan kaifiat khusus, tidak. Puasa biasa di bulan Rejab. Nak puasa 10 hari boleh, nak puasa 30 hari boleh, nak puasa 1 hari je boleh. Puasa biasa, puasa sunat mutlak. Kan? Nawaitu sawma ghadin sunnatan lillahi ta'ala. Khalas. Puasa. Tak kisahlah. Kalau nak puasa sekali hari Isnin, hari Khamis boleh juga. Kalau nak puasa setiap-tiap hari sampai habis bulan Rejab tak ada masalah. Sebab itulah ulama kata ni dalam kitab fatwa Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami, ulama besar dalam mazhab Syafi'i, dia karang kitab Tuhfatul Muhtaj yang terkenal yang dibaca di
Masjid Wilayah Persekutuan, insya-Allah Sabtu ni. Ya. Okey, insya-Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Doktor atas pencerahan dan untuk waktu ini ada di WhatsApp pun 01129004 soalan bertanya, antara hak dan perbaziran mana lebih utama? Pemilik hak menolak makanan. Makanan akan expired. Boleh ke hak tersebut diagih kepada orang lain? Makanan diberi akan sampai jika tidak kehabisan makanan sedia ada. Bagaimana doktor? Bismillahirrahmanirrahim. Jelas kalau orang ada hak tapi dia dah perut dah kenyang, jangan membazir, sedekah lah. Bagi kepada yang lain. Ini kenalah bagi. Memanglah dia ada hak nak dapat, tapi kalau dia nak bagi, orang yang menggugurkan hak dia untuk diberi kepada orang lain, itu nama dia sedekah. Sedekah insya-Allah boleh tarkul bala. Jadi gugurkan hak dia bagi. Pembaziran itu hukum dia haram. Kan? Kita tak boleh. Takzir ini min amali syaitan. Sebab apa kita nak kawan dengan syaitan? So kita bersedekahlah, amalan tersebut sedekahkan kepada yang lain, insya-Allah. Ya, insya-Allah. Mungkin soalan terakhir pada waktu ini bertanya, doktor, adakah kitab-kitab samawi selain Al-Quran dan suhuf termasuk sebagai kalam Allah yang qadim? Okey, yang suhuf tunggu dulu, tapi kita bahas tentang contoh dia Taurat dan Injil, itu adalah termasuk kalam Allah. Yang maksud dia kalam Allah yang qadim tersebut. Tapi bila telah ditulis, dicetak, dia menjadi kalam lafzi lah. Ibarat kepada kalam Allah yang qadim. Ini ada dalam kitab syarah kepada Ummul Barahin, Tali'ul Bushra dan lain-lain. Dia ada sebut perkara ini. InsyaAllah. Alhamdulillah. Terima kasih doktor atas pencerahan dan jawab soalan tadi bersama para pendengar. Dan untuk waktu ini, doktor tinggal sedikit masa lagi untuk kesimpulan dan kata-kata akhir. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Inti dia bila kita membahas hukum, kan ada hukum syarak, ada hukum adat, kan? Ada hukum akli yang kita sebut. So kita baru bahas yang pertama, hukum syarak. Hukum syarak ada 5, dipanggil hukum taklifi, iaitu wajib, sunat, makruh, mubah dan haram. Ini kita dah bahas. InsyaAllah minggu depan kita masuk ke hukum wad'i, bahagian daripada hukum syarak, baru boleh kita masuk hukum adat. Itu insyaAllah. Ya, Alhamdulillah, insyaAllah. Terima kasih doktor atas pencerahan dan pertemuan untuk hari ini. InsyaAllah doktor, ada kesempatan kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dan untuk para pendengar, terima kasih kepada anda. Dan untuk anda, terus setia bersama kami di Destinasi IKIM, Inspirasi Inforiah Islami. Kota Baru 89.8. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Radio IKIM sentiasa memberi anda lagu-lagu ketuhanan yang terbaik. Pegang erat imanku, tidak pernah luput maupun kau memilih penyairati IKIM memberi anda lagu-lagu ketuhanan yang mengusik jiwa. IKIM, Inspirasi Inforiah Islami. Inspirasi Inforiah Islami. Semuanya di IKIM.
Sekarang disampaikan waktu solat fardu maghrib bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia. Untuk hari ini 5 Rejab 1444 Hijriah, 26 Januari 2023. Kota Kinabalu 6.27 minit malam, Tawau 6.21 minit malam, Dahar Datu 6.17 minit malam, Kuching 6.55 minit malam, Miri 6.36 minit malam, Kanga Alor Star 7